Senyap aja. Sayyidina Ali masuk bagi salam, bersalam dengan Rasulullah dan dia duduk. Senyap aja. Tak cakap apa yang tadi bergurau, senyap. Dengan Rasulullah senyap. Kemudian Rasulullah berkata pada Sayyidina Ali, wahai Ali, da'ni, tinggalkan aku, biarkan aku bergurau senda dengan cucu-cucu aku. Mereka adalah buah hati aku. Mereka lah yang paling aku kasih di atas dunia. Maka Sayyidina Ali bila buat ketua dah suruh keluar, dia keluar. Bila dia keluar daripada rumah Rasulullah, turun Sayyidina Jibril bagi tahu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah berpesan yang layak untuk mengajar adab kepada Hasan dan Husain bukan kamu, tapi adalah Ali, ayah mereka. Yang layak mengajar adab bukannya kamu, tetapi adalah Ali, ayah mereka, kerana ketegasannya ditakuti oleh anaknya. Dan berkata Jibril lagi, kalaulah kamu mempunyai anak yang saleh, yang diajarkan adab, maka di akhirat nantilah dia yang akan memberi syafaat kepada kamu masuk ke dalam surga. Dan kalau kamu mempunyai anak yang tidak diajarkan adab, maka di akhirat nanti juga dia akan memberikan syafaat kepada kamu untuk masuk ke dalam api neraka. Nabi cerita hadis ni kepada para sahabat. Walau berlaku kepada Nabi, Nabi cerita kepada para sahabat. Sudah mudah ditonton. Kalau setakat kita nak minta dia ni jadi artis, tak tahu. Anak-anak kita, cucu-cucu kita 2 tahun, dia dengar lagu Endok Kilau tu golek punggungnya. Kita bukan nasyid Rehan, golek juga. Kita kata mana satu yang betul. Rupanya itulah fitrahnya. Cuma yang nak kena kita dalami dalam hidupnya soal adab, sembahyang dan agama. Pernah berlaku kepada saya. Satu hari saya balik daripada sekolah 2:30, jadi kita capai gelas air, dituang air, minum, tobok sambil berdiri. Tiba-tiba saya tak perasan anak saya tu 6 tahun ada di belakang. Dia kata Abi ni bahasa Arab maksudnya ayah. Mungkin berbeza lah dengan tuan-tuan. Tuan-tuan berbeza lah mungkin. Daddy lah, Mami. Saya Abi lah. Dia kata Abi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak dengar apa dia kata. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia baca la yashrabanna ahadukum qa'iman, duduk saja. Yang bermaksud Nabi berpesan jangan sekali-kali kamu minum sambil berdiri. Duduk. Patut kita mengucap syukur kepada Allah kerana dia tunjukkan kepada kita satu adab. Bukan kita tak tahu dah, tapi dah kita ni biarlah. Nafsu kita lebih besar daripada mereka. Baik, itu 6 tahun. Kena ingatlah 6 tahun. Saya ustaz tak ada anak, cucu tak ada. Saya cucu pun tak ada, tunggulah cicit. Apabila umur anak 9 tahun, jauhkan mereka daripada hamparan. Apa maksud jauh mereka daripada hamparan? Anak lelaki, anak perempuan tak boleh duduk sekali lagi. Maksudnya tak boleh tidur sekali. Tak boleh tidur sebilik, tak boleh duduk sebilik, tak boleh tidur satu bantal, tak boleh tidur satu selimut, tak boleh bergurau senda yang melibatkan aurat. Apabila berumur 9 tahun, terutama anak-anak perempuan, bukan 19, bukan 90, 9 tahun. Sebab itu bila kita memandang persoalan ini persoalan yang kecil, maka kita lihat tak payah dulu dah tuan-tuan. Minggu lepas ada seorang bapa yang memiliki anak 12 orang. Dalam 12 orang itu ada beberapa orang anak perempuan, salah seorangnya yang berumur 15 tahun. Sudah 2 kali dia berzina dengan anaknya sendiri. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Kerana memandang kecil persoalan menjauhkan anak-anak daripada hamparan. Mesti 9 tahun insya-Allah. Sebab itu para ibu mesti pastikan supaya anak-anak 9 tahun diajarkan kepada mereka mana aurat yang boleh dibuka, mana aurat yang mesti ditutup.
Alah anak abah saya, dia pun pakai kain tuala, keluar daripada bilik, pergi ke bilik dia, pakai kain tuala. Alah abah saya. Agak-agak abah kalau tengok umur anak 12 tahun lagi nak. Segarlah nak jawab. Tapi itulah perasaan. Itulah perasaan. Apabila tidak ada iman, itulah yang berlaku. Ni dalam kita tu ada iman pun, oh tak larat. Kalau dah tak ada iman, hancur. Ni umur berapa tahun tuan-tuan? Bukan 19, 9 tahun. Tambah-tambah bukan 90. Anak saya umur 90, tak boleh buat apa lah tuan-tuan. Apabila umur anak 10 hingga 13 tahun, pukul. Apabila dia tidak mengerjakan solat biasa kita dengar, cuma tak pernah buat. Kemudian apabila anak berumur 16 tahun ke atas, izinkan mereka berkahwin. Apabila mereka dah berkahwin, kata Nabi, menjadi sunnah aku. Bila dah habis akad nikah, dia pun dah jadi isteri ataupun suami orang. Lepas daripada akad nikah, selepas dia sembahyang sunat dalam masjid ataupun balik ke rumah, panggil dia masuk bilik dan pegang tangan dia. Ini sunat, orang tak pernah buat, disebut oleh Nabi. Pegang tangan dia dan berkata, wahai anak, kalau ayah lah, kalau mak lah, kalau abah lah, wahai anakku, abah telah ajar kepada kamu adab. Suatu umur berapa tahun tuan-tuan? Umur berapa tahun ajar adab? 6 tahun. Abah telah ajar adab. Abah telah ajar erti syariat. Berapa tahun? Waktu 9 tahun. Abah telah ajar kamu sembahyang. Waktu berapa tahun? 10 tahun. Hari ini abah izinkan kamu berkahwin. Maka abah dengan nama Allah berlindung, jangan sekali-kalilah kamu wahai anak menjadi fitnah kepada abah di akhirat. Saya ulang sekali lagi, pakai bahasa tuan-tuan. Bahasa saya ni tak sedap, sebab bahasa terlip tak sedap tuan-tuan, bahasa sedap. Dengar elok-elok. Pegang tangan dia selepas kita kahwinkan dia ataupun kita wakilkan kepada orang lain, dan berkata, wahai anak, abah telah ajar kepada kamu adab, abah telah ajar kepada kamu syariat, abah telah ajar kepada kamu sembahyang. Hari ini abah izinkan kamu berkahwin. Maka abah dengan nama Allah berlindung, janganlah kamu wahai anak menjadi fitnah kepada abah di akhirat. Apa maksudnya? Katakanlah di akhirat ditakdirkan kita masuk ke syurga, tiba-tiba dalam masa yang sama anak kita ditakdirkan masuk ke neraka. Anak kita yang masuk ke neraka, dia akan minta pada Tuhan, wahai Tuhan, kenapa ayah dan ibu saya masuk ke syurga sedangkan saya dimasukkan ke neraka? Saya ni darah daging mereka. Kenapa mereka masuk syurga, saya masuk neraka? Ayah saya tak pernah ajar kepada saya tentang adab, tak pernah ajar tentang syariat, tak pernah ajar tentang sembahyang. Dia biarkan saya berkahwin dengan orang yang tak boleh bawa saya berpegang dengan agama. Akhirnya saya menjadi manusia yang derhaka. Lahir anak yang derhaka, lahir cucu yang buang cicit di tepi jalan. Maka saya tak reda hari ini ayah, wahai Tuhan, saya tak reda pada hari ini ayah saya dan ibu saya masuk ke syurga. Allah tarik bagi kita ni masuk neraka. Itu yang kita minta. Seolah-olah kita nak lepaskan tanggungjawab kita habis dekat dia. Cukup dah. Tu nak kena pegang begitu supaya di akhirat nanti anak-anak tidak menjadi